Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. Segala puja dan puji untukmu ya Allah. Maha sucimu wahai Allah. Kau pertemukan kami sekali lagi di dalam majlis ilmu ini. Ampuni kami, wahai Allah, maafkan kami segala silap, lupa, alpa, leka dan lalai kami. Ya Allah, ayah dan ibu kami, kau ampunkanlah, wahai Allah. Kasihanilah mereka, ayah dan ibu kami. Sebagaimana mereka mengasihani kami di waktu kami kecil. Ayah dan ibu kami, sebahagian mereka sudah kembali bertemu denganmu. Jadikanlah kuburan mereka Raudatun min Riyadil Jannah, taman syurgamu, wahai Allah. Untuk nenek kami juga kami mendoakan. Ayah ibu kami sebahagiannya masih lagi bersama-sama dengan kami. Jadikanlah kami anak-anak yang soleh, menyantuni bersama dengan abang, kakak, adik-adik kami semuanya, wahai Allah. Ya Allah, kami mendoakan suami dan isteri kami dengan keampunan dan rahmat-Mu. Ahli keluarga kami semuanya. Guru-guru kami yang mendidik kami. Guru-guru yang mendidik keluarga, masyarakat, negeri dan negara kami. Ya Allah, kami mendoakan para pemimpin kami dengan keampunan dan rahmat-Mu, juga taufik dan hidayah. Pimpinlah mereka, wahai Allah, agar mereka dapat memimpin kami ke arah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Ayah ibu dimuliakan, mari kita berselawat ke atas Nabi SAW dan kita senantiasa memperdalamkan rasa syukur kita kehadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pada malam ini kita sekali lagi berada dalam program tadabbur. Dan tidak lain dan tidak bukan, yang nak kita tadabbur ialah kitab suci Al-Quran. Dan kita sangat menghampiri bulan Zulhijjah. Dan sudah barang tentu kita ingin sama-sama menelusuri ayat-ayat suci Al-Quran. Yang mengajak kita untuk membuat persiapan sebuah perjalanan suci. Kerana satu hari nanti, ayah ibu yang dimuliakan, kita akan meninggalkan rumah kita. Lihatlah rumah tempat kita duduk. Rumah tempat satu keluarga kita mendiami padanya. Berteduh dari panas, berlindung dari hujan. Bermabit kita, bermalam kita. Bukan seminggu dua, bahkan bertahun-tahun. Satu hari nanti kita akan meninggalkan rumah kita. Maka sebelum berlakunya peristiwa yang besar itu, kita dipaksa meninggalkan rumah kita untuk kembali kepadanya. Maka dialah Allah yang memanggil kita semasa hayat kita dengan panggilan keimanan. Diwakilkan panggilan itu kepada para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam. Dan terlaksana panggilan ilahi itu oleh Khalilnya, Khalilullah, Nabi Allah Ibrahim AS, dan juga Habibullah Nabi Muhammad SAW. Ayat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Ada satu surah yang menarik, disusun secara tauqifi, surah yang ke-22. Boleh rujuk pada juzuk yang ke-17. Suratul Hajj diberi nama merujuk kepada satu amalan terpuji, amalan tertinggi dalam susunan rukun Islam. Dalam kita mengulangi syahadah la ilaha illallah tidak pernah berhenti. Dalam pada kita menyempurnakan 5 kali sehari semalam menyahut seruan azan, solat fardu, pagi, petang, siang dan malam. Berpuasa kita di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Berzakat kita cukup haul, cukup nisab kepada mereka yang memerlukan, para asnaf. Dan akhir sekali, kita meninggalkan rumah kita
mengadakan suatu perjalanan suci menuju ke rumah Allah, Baitullah, meninggalkan baiti jannati. Kita meninggalkan rumah yang kita mahukan ia menjadi syurga yang disegerakan, bahkan ia merupakan suatu mujahadah dan jihad yang tidak pernah selesai. Kita meninggalkan baiti jannati kepada Baitullah yang dijanjikan kepadanya al-hajjul mabrur laisa jaza'u illal jannah. Haji mabrur yang dijanjikan padanya akan syurga. Suratul Hajj mengandungi 78 ayat. Sebahagian daripada surah ini diturunkan di kota Mekah dan sebahagiannya lagi diturunkan di kota Madinah. Di dalam suratul Hajj, Allah Ta'ala memulakan berkaitan dengan peristiwa besar yang akan berlaku di akhir hayat alam semesta, iaitu berlakunya hari kiamat, yang merupakan salah satu rukun iman yang kita bawa ke mana sahaja kita pergi, di mana sahaja kita berada. Mungkin kita berada di rumah, berada di dalam kenderaan, maka ingatan kita kepada akhir perjalanan kehidupan kita, kematian alam semesta, dimulakan suratul Hajj dengan peristiwa kegemparan yang menggemparkan alam semesta. Yang peristiwa itu tidak berapa lama lagi akan berlaku di dalam kehidupan alam semesta pada hari ini. Juga khususnya pada malam ini, saya nak mengajak ayah ibu dan muliakan untuk kita tadabbur Al-Quran dan pensyariatan ibadah haji. Khusus pada ayat 26 sehingga ayat 29 pada malam ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh bawwa'na li Ibrahima makanal bait alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Dan ingatlah, tatkala kami menetapkan bagi Ibrahim alaihissalam tinggal dan mendiami suatu lokasi dekat dengan Baitillah. Lalu kami menyeru dalam perintah kami, Allah tusyrik bi syai'a, wahai Ibrahim, jangan kau syirikkan aku barang sesuatu. وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Dan sucikanlah, bersihkanlah rumah ini, Kaabah ini. Kelak nanti bersih dan sucinya Kaabah ini akan memberikan keselesaan, kemudahan kepada kalangan yang akan mengerjakan ibadah tawaf. Hamba-hamba Allah yang akan berdiri, rukuk dan sujud, menyempurnakan solat mereka. Wa azzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijala. Dan serulah wahai Ibrahim untuk datang ke Makkah ini menunaikan ibadah haji. Nescaya mereka akan sampai walaupun mungkin berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Juga mengendarai pelbagai jenis kenderaan unta. Mereka datang dari segenap pelosok alam. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir thumma liyaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum wal yattawafu bil baitil atiq. Sadaqallahul azim.
untuk hamba-hambaku melihat manfaat dan faedah yang banyak di dalam pensyariatan ibadah haji musafir rohani. Juga untuk mereka menyebut nama aku, kata Allah. Mengingatiku pada hari dan masa-masa yang termaklum. Juga untuk mereka menyatakan kesyukuran dengan menyembelih binatang al-an'am, binatang ternak. Makanlah daripada binatang yang disembelih itu sebahagiannya dan berikanlah lebihan ataupun baki yang banyak itu kepada kalangan miskin, fakir yang memerlukan. Kemudian bersihkanlah dirimu, tunaikanlah janji-janjimu, dan bertawaflah kamu mengelilingi Kaabah yang tua sejarahnya. Maha benar firman Allah yang Maha Agung. Suratul Hajj ayat 26, ayat 27, ayat 28 sehingga ayat 29. Ayat ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang sudah menunaikan ibadah haji, maka inilah yang sebenarnya berlaku semasa haji kita dahulu. Bagi kita yang sedang menunggu giliran untuk menunaikan ibadah haji, baca dan hayatilah ayat ini. Kemudian berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah, aku ingin melaksanakan titah perintahmu di dalam ayat ini di tanah sucimu, wahai Allah. Bagi yang sudah berada di tanah suci Makkatal Mukarramah, mudah-mudahan suara ini dapat didengari sehingga mereka yang berada di tanah suci pada tikan saat ini. Maka jangan ditinggalkan suratul Hajj ini. Kerana di dalam suratul Hajj ini mengandungi isyarat-isyarat penting daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita sempurnakan ibadah haji yang 6 rukunnya, ibadah haji yang 6 wajibnya, ibadah haji yang 13 larangan ihramnya. Ayat dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah haji. Bukanlah kita yang pertama melakukan ibadah ini. Dan bukanlah kita orang yang terakhir melaksanakan ibadah ini. Ibadah haji mengingatkan kita peristiwa lampau yang boleh dijadikan sebagai contoh suri tauladan di dalam perjalanan kehidupan kita. Di dalam sebuah komuniti yang kecil, sudah barang tentu seorang suami yang juga merupakan seorang ayah. Seorang isteri yang merupakan seorang ibu kepada anak-anak, lelaki maupun perempuan. Mempunyai tugas yang besar untuk melaksanakan titah perintah Allah di dalam kerjayanya sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang isteri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak. Maka pensyariatan ibadah haji akan mengingatkan kita akan keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita yang menunaikan ibadah haji untuk mengingati kisah pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Di mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam meninggalkan kota Palestin untuk berhijrah ke kota Makkatal Mukarramah yang pada ketika itu ialah suatu lokasi yang gersang tandus. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menurut perintah Allah. Sesampai sahaja di lokasi mulia ini dekat dengan Baitullahil Haram ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Allah Ibrahim AS untuk pulang segera ke kota Palestin kerana lokasi dakwahnya di sana. Maka di sinilah letaknya ujian pergantungan seorang bapa, seorang suami, seorang isteri yang merupakan seorang ibu kepada anak yang kecil yang masih lagi memerlukan perhatian dan perlindungan ayah. Seorang isteri yang baru sahaja bersalin
yang dalam keadaan anaknya masih kecil memerlukan perlindungan daripada seorang yang bergelar suami, seorang yang bergelar ayah kepada anak yang masih kecil. Maka begitulah pengorbanan kita yang menunaikan ibadah haji pada 3 dan saat ini. Kita akan bersama-sama dengan jamaah haji yang lain berada di kota suci Makkahul Mukarramah sekitar 30 hingga 40 hari bagi jamaah haji Malaysia. Maka sudah barang tentu ujian perpisahan dengan keluarga, ujian perpisahan dengan kerjaya dan juga teman-teman, sanak saudara di tanah air. Harta benda yang dikumpulkan selama ini menjadikan satu ujian yang berat. Maka contohilah kekuatan jiwa, emosi Nabi Allah Ibrahim AS. Pengalaman saya, ayah ibu dimuliakan, kadang-kadang keluarga yang ditinggalkan tak sedih mana. Tetapi jamaah haji yang sudah sampai, baru sehari, baru seminggu, sudah merasa kesedihan dan rindu yang teramat kepada keluarga yang ditinggalkan di tanah air. Maka berikanlah perhatian khusus kita kepada puncak, kepada segala rindu, iaitu berada di bumi kelahiran baginda Nabi SAW, kekasih Allah buah hati kita. Kita berpeluang berada di bumi Madinah Al-Munawwarah, bumi yang menyimpan jasad mulia baginda Nabi SAW dan merupakan pusat pemerintahan negara Islam yang pertama. Maka tumpukanlah perhatian kita kepada apa yang telah ditinggalkan kepada kita oleh Nabi Allah Ibrahim AS, di mana tatkala selesai tugas membina binaan Kaabah. Dalam tafsir Al-Qurtubi menyatakan ruya annahu lamma amara Ibrahim AS bil azani lil hajj. Diriwayatkan tatkala Nabi Allah Ibrahim AS diperintahkan untuk menyuruh pensyariatan ibadah haji, untuk menyuruh manusia melaksanakan ibadah haji. Lalu Nabi Allah Ibrahim bertanya kepada Allah, Ya Rabb, wa ma yuballighu sauti, wahai Allah, wahai Tuhanku, sampai manakah suaraku ini, wahai Allah? Qala Allah, azin wa alayyal iblagh. Allah Ta'ala berfirman, serulah, kerana tugasmu adalah tugas menyeru. Adapun suara seruanmu, akulah yang menyampaikan. Wa alayyal iblagh. Fasa'ida Ibrahim Khalilullah Jabala Abi Qubais wasaha. Ya ayuhan nas, inna allaha qad amarakum bihajji hadzal bait liyuthibakum bihil jannah wa yujirakum min azabin nar fahujju. Lalu Nabi Allah Ibrahim AS mendaki Jabal Abi Qubais. Lalu dia menyeru dengan suara yang kuat, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memerintahkan kamu untuk menunaikan ibadah haji. Datang ke lokasi ini, datang ke bumi Mekah ini, datang dekat dengan Kaabah ini. Allah menjanjikan kamu ganjaran yang besar, iaitu syurga. Allah menjanjikan kamu perlindungan dari azab api neraka. Fahujju, maka tunaikanlah haji. Fa'ajabahu man kana fi asla birrijal wa arhamin nisa. Labbaik Allahumma labbaik. Lalu seruan Nabi Allah Ibrahim itu disahut oleh semua yang berada di dalam tulang sulbi lelaki, semua ruhil arham yang berada di dalam rahim ibu, dengan seruan labbaik Allahumma labbaik. Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah seruan ilahi yang diwakilkan kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Nabi Muhammad SAW juga menyeru dengan seruan yang sama pada tahun disyariatkan ibadah haji, pada tahun yang kelima hijrah. Ya ayuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Wahai sekalian manusia, wahai sahabat-sahabatku, Allah telah mewajibkan kepada kamu ibadah haji, maka tunaikanlah haji. Ada sahabat yang mengangkat tangan berdiri, wahai Rasulullah,
Adakah pensyariatan ini berlaku ataupun disyariatkan pada setiap tahun? Nabi mendiamkan diri. Lalu ditanya sebanyak 3 kali. Lalu Nabi SAW menjawab, andai sekiranya aku katakan iya, maka pensyariatan haji ini akan berlangsung setiap tahun. Ia akan menyusahkan kamu. Ibu dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita yang masih lagi berada di tanah air kita ini, kita melihat rancangan di televisyen, kita mendengar rancangan dalam radio IKIM berkaitan dengan ibadah haji, kita mendengar tazkirah, iklan-iklan berkaitan dengan haji. Maka apakah yang perlu kita lakukan di tanah air ini menjelang dekat dengan bulan pensyariatan ibadah haji yang tidak berapa lama lagi, iaitu bulan Zulhijjah. Bahkan sekarang ini kita sudah pun berada dalam bulan haji. Kerana bulan haji seawal 1 Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Maka sudah barang tentu kita yang mendengar siaran ini, marilah kita sama-sama kita berniat dan kita menetapkan niat kita di dalam doa dan munajat. Ya Allah, jemputlah kami untuk sampai ke tanah suci-Mu, wahai Allah, dalam tempoh yang terdekat ibadah haji dan ibadah umrah. Berilah kami peluang untuk berulang kali ke tanah suci-Mu, wahai Allah, tanpa perasaan riak maupun sum'ah. Ya Allah, kami bertaubat kepadamu. Ya Allah, berikanlah kami peluang untuk mengadakan perjalanan hamba-hambamu yang bertaubat, wahai Allah. Meninggalkan rumah kami yang pastinya suatu hari nanti kami akan tinggalkan. Untuk sampai ke rumah-Mu, wahai Allah, yang padanya ada kedamaian yang kekal abadi di dalam keampunan dan rahmat-Mu. Ya Allah, sampaikanlah juga hajat ini buat ayah ibu kami, buat suami isteri kami, buat anak-anak kami, adik-beradik kami. Dan mereka yang berdoa dengan doa yang senada maksud dengan maksud ini, wahai Allah. Kurniakanlah kami dan mereka solat yang khusyuk. Kurniakanlah kami dan mereka umrah haji yang mabrur. Dipermudahkan urusan pergi dan balik. Dan dikurniakan kesuburan iman dan ketakwaan yang semakin teguh sepanjang hayat kami. Ya Allah, terimalah doa kami dan doa mereka yang menunaikan ibadah haji dan umrah 3 dan nisa ini. Juga doa mereka yang sedang berdiri rukuk sujud dekat dengan Kaabah-Mu. Juga doa mereka yang sedang berpusing, bertawaf, pusingan yang pertama, pusingan yang kedua sehingga akhirnya, wahai Allah. Khususnya doa selepas melepasi rukun Yamani menjelang sampai rukun Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghafar, Ya Sattar, Ya Rabbal Alamin. Ayah ibu dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ibadah haji bermula dengan niat. Dan ibadah haji berakhir dengan tertib pada kebanyakan rukun. Ibadah haji itu bermula juga dengan niat di miqat. Dan ibadah haji itu berakhir dengan melontar ke 3 jamrah pada hari-hari tasyrik. Ibadah haji itu bermula apabila jamaah haji itu meninggalkan Mekah menuju ke bumi Arafah. Nabi SAW bersabda, Al-Hajju Arafah. Kemuncak haji itu saat kamu berada di Arafah. Apakah yang dilakukan sehingga haji itu dijadikan kemuncaknya di bumi Arafah? Adakah kerana di bumi Arafah ada satu bukit namanya Bukit Rahmah? Adakah bermakna kita kena panjat sehingga ke puncak Jabal Rahmah kerana sesuai dengan namanya kemuncak haji di bumi Arafah? Tidak. Nabi SAW menyatakan bahawa seluruh Arafah itu adalah mauqif untuk berwukuf. Kemuncak kita berada di padang Arafah saat kita berdoa dengan jiwa hamba. Saat kita berdoa dengan rasa bertuhan, pergantungan yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saat kita sedar dan insaf bahawa tidak ada apa yang kita miliki. Segala pujian itu milik-Mu, wahai Allah.
segala nikmat perolehan pangkat kebanggaan yang menyebabkan kita lupa kepada diri kita selama ini sehingga kita melakukan maksiat kepada Allah. Bahkan ada di kalangan kita yang sanggup menzalimi orang lain. Maka ketika di bumi Arafah, talbiyah itu akan mendidik kita. Bertalbiyahlah sehingga menangis. Bertalbiyahlah sehingga hatimu menangis. Ataupun menangislah jika talbiyahmu tidak mampu membuat dirimu menangis. Kerana di dalam talbiyah itu mengandungi kesedaran motivasi. Dan motivasi yang paling tinggi ialah saat kita memotivasikan diri kita. Saat kita membangkitkan diri kita, motivasi dalaman. Hasil daripada kesedaran jiwa kehambaan. Saat kita berkumpul dengan semua yang berjiwa hamba di bumi Arafah. Ya Allah, saat kau mengampunkan hamba-hambamu di bumi Arafah, jangan kau abaikan doa kami, wahai Allah. Ya Allah, saat kau bebaskan hamba-hambamu di bumi Arafah, kau pandang hamba-hambamu dengan pandangan maghfirah dan rahmat. Jangan kau abaikan doa kami, hamba-hambamu ini, wahai Allah. Tangan berlumuran dengan dosa, wahai Allah. Ampunilah dosa tangan, kaki, seluruh hidup kami, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, wahai Allah. Kami tidak lama lagi di dunia ini, wahai Allah. Kalaupun pun ada, ia merupakan kesempatan untuk kami kembali dan bertaubat kepadamu. Rakan-rakan kami yang seusia dengan kami lebih awal kau panggil pulang. Tetapi kau tangguhkan kematian buat diri ini, wahai Allah. Rakan-rakan kami yang lebih sihat daripada kami, yang lebih kuat daripada kami, sebahagian mereka sudah kau panggil pulang, wahai Allah. Namun kami yang uzur sakit ini, kami yang tidak berapa senang dalam keadaan sederhana ini, wahai Allah, kau berikan kami kesempatan. Tidak lain dan tidak bukan untuk kami tambahkan lagi amalan. Untuk kami dalamkan rasa kesyukuran. Untuk kami teguhkan jiwa seorang hamba-hamba yang tabah dan sabar. Hayabul mulakan Mekah, Muzdalifah, Arafah, Mina tidak menawarkan kepada jamaah haji kapet yang berpermaidani merah. Betul kita membayar package dengan harga-harga yang tertentu. Tetapi itu bukan harga untuk kita tukar dengan kesanggupan yang namanya tabah dan sabar saat sempit, derita dan susah. Permaidani merah yang kita bayar itu bukanlah untuk kita menukar jiwa kesyukuran yang ditagih sepanjang musafir rohani kita di Tanah Suci Makkahul Mukarramah, Arafah, Muzdalifah dan Mina. Bersedialah jamaah haji dengan sedikit ketidakselesaan. Kalaulah di rumah kita bilik air kita ada 4, ada 5, ada 6. Tetapi nanti di Makkahul Mukarramah, saat kita berada di kota Makkahul Mukarramah, kita berkongsi 4 orang 1 bilik air, 5 orang 1 bilik air, 6 orang 1 bilik air. Nanti di Arafah, di Mina, kita akan berkongsi 2,000 jamaah, 20 bilik air. Kita akan berkongsi. Dan di situlah kita akan melihat bagaimana nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kita, yang telah kita abaikan kesyukurannya 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun di tanah air. Maka di lokasi haji, Allah Subhanahu Wa Ta'ala meminjam sekejap nikmat 3, 4, 5 hari. Dan disitulah kita akan merasakan betapa besarnya kesyukuran yang kita abaikan selama ini. Dan padamu lah, wahai Allah, kami mohon keampunan. Padamu, wahai Allah, kami kembali. Terimalah amal ibadah kami. Ampunkanlah dosa kedua orang tua kami dan sekalian muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan tadabbur kita pada malam ini akan membawa tuan dan puan untuk membaca dan terus meneliti suratul Hajj, khususnya pada ayat 26 sehingga ayat 37 yang membawa kita pesanan istimewa bulan haji ini untuk sama-sama kita menghayati ibadah haji dan falsafahnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.